pada air bersih dan sentiasa kena menggunakan air yang tercemar untuk kegunaan seharian mereka dan akan menyebabkan pelbagai penyakit dan akan ada banyak lagi masalah lah. Jadi Islamic Relief Malaysia mengambil inisiatif untuk membuat projek air di 3 buah negara yang kita bincangkan tadi, iaitu di Somalia, Bangladesh dan juga Indonesia. Di Somalia kita akan buat 3 kompleks air mini, iaitu di Baidoa, Baladwin dan juga Garowe, yang akan memberi impak kepada 13,000 orang. 13,000 orang. Dan juga kalau di Bangladesh kita akan membuat 36 telaga lah, kita panggil telaga lah, ataupun tube well, telaga tube yang kita akan buat 36 telaga tube di Modupur Upazila, Tanggail, daerah Tanggail. Dan juga akan memberi impak kepada 400 orang keluarga. Saya nak cakap sini, siapa yang berminat untuk menyumbang, untuk membina untuk membantu keluarga di Bangladesh, dia punya satu kelebihannya adalah boleh letak nama penyumbang tu dekat telaga air tu. Maksimum 12 orang. Contohnya lah, kalau Brother Pian nak menyumbang satu telaga air RM5,500. Brother Pian menyumbang, letak nama brother, nama anak, nama isteri, nama mak, nama ayah sampai 12 orang. Boleh boleh juga. Ataupun kalau ada jiran-jiran ataupun nak sekali dengan kumpulan kutu ke, ahli kutu ke, boleh juga sekali. Kalau di Indonesia kutu pam air. Kutu pam air. Boleh juga. Kutu pam air. Menarik. Okey, kalau di Indonesia kita akan buat hydraulic pump hydraulic, dan di beberapa kampung tadi di Sulawesi Barat akan diberi impak kepada 300 keluarga. Kat sini kita akan memberi kursus kepada penduduk kampung supaya mereka seperti tadi lah, mereka dapat maintain, dapat menyelenggara pump air tu apabila projek itu selesai. Maknanya staff Islamic Relief tak perlu nak jagalah, mereka boleh uruskan diri sendiri. Macam tu. Jadi itu saja saya nak cakap tentang projek air ni, insyaAllah. So kempen-kempen yang terkini selain daripada dana wakaf air, dana wakaf sistem air di Islamic Relief Malaysia, kita juga ada COVID-19 appeal ataupun rayuan COVID-19 dan juga My Sedekah. Itu adalah kempen lain lah untuk mereka yang ingin menyumbang kepada Islamic Relief. Dan mungkin boleh berkata-kata akhir kan, kata tinggal 10 minit. Boleh. Boleh lebih dah 10 minit dah ni. Okey. Jadi saya ingin menyeru kepada penduduk rakyat Malaysia untuk jaga diri. Pesanan biasa ni, jaga diri dalam keadaan getih ni, walaupun dah ada 2 dos, kena sentiasa berwaspada. Betul. Dan juga saya nak tekan kat sini, kena sentiasa ingat saudara-saudara kita yang tak mampu nak beli hand sanitizer, tak mampu nak beli face mask. Dan seperti saudara-saudara kita di negara-negara yang kita sebutkan tadi, tak ada air bersih pun nak basuh tangan. Nak basuh tangan dan tak ada air bersih. Jadi sentiasalah beringat kepada saudara-saudara kita yang memerlukan ni. Okay, itu daripada saya lah. Dan itulah relevannya kenapa kita pilih tajuk Demi Seteguk Air, untuk saudara-saudara kita menikmati apa yang selama ni kita dapat rasai di negara bertuah Malaysia ini, insya-Allah. Baik, untuk pagi ni terima kasih banyak-banyak Sis Nas, Sis Kila untuk sharing kita. Kita doakan semoga semuanya berjalan baik, lancar untuk kempen dana wakaf sistem air yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Jumpa lagi insya-Allah Sis Nas, Kila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia hari ini, Demi Seteguk Air. Dan pasti perkongsian untuk Islamic Relief Malaysia tadi mengakhiri Warna Pagi tugasan kami untuk hari ini, edisi 20 hari bulan September 2021. Dan selepas ni Yati akan terus mengambil alih tugas untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Personal Izara. InsyaAllah akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin, ya. Ya, Ustaz kita dah pun sedia menanti sahabat-sahabat sekalian untuk setia terus mendengarkan perkongsiannya. Untuk Warna Pagi, jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM.
Pemohon yang tidak berjaya mendapat tempat di Universiti Awam UA boleh mengemukakan rayuan selepas 11 hari hebahan simakan keputusan kemasukan ke UA sesi 2021-2022 yang diumumkan pada Rabu lepas. Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi Wahid Noruddin memaklumkan bahawa rayuan boleh dikemukakan menerusi sistem permohonan kemasukan pelajar UPU online. Selain itu, ujarnya menerusi rayuan, pelajar memiliki peluang untuk mendapat tempat dan menasihati agar calon-calon untuk tidak memilih semula 12 pilihan khusus yang dipohon sebelumnya, memandangkan program itu berkemungkinan telah penuh. Pengoperasian tadika mulai Jumaat lalu adalah termasuk semua tadika swasta, tadika di sekolah swasta, tadika di sekolah antarabangsa dan tadika di sekolah Presbyterian yang mendaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Seperti mana diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini, pihak KPM menjelaskan bahawa kelonggaran itu merangkumi negeri dalam fasa 1 dan 2 Pelan Pemulihan Negara PPN serta untuk murid berusia 4 hingga 6 tahun melibatkan ibu bapa atau penjaganya yang bekerja. Akhir sekali, Kelantan dijangka beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara pada akhir bulan ini atau selewat-lewatnya awal bulan Oktober susulan 75% individu dewasa di negeri Kelantan sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin setakat Sabtu lepas. Bagaimanapun, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, beberapa kriteria perlu dipertimbangkan seperti liputan vaksinasi dan tren kes harian COVID-19 sebelum peralihan tersebut. Sementara itu, ketika mengulas mengenai bekalan vaksin sebanyak 1.2 juta dos yang diterima sepanjang bulan ini, jelas Datuk Dr. Zaini pihaknya mengambil usaha melakukan pemberian vaksin secara jumpa terus atau walk-in untuk memaksimumkan lagi kadar vaksinasi. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya ikuti berita yang akan ke udara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 11 September dalam tahun 2012, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau MAWIP telah diberi penarafan 4 bintang bagi Indeks Accountability Pengurusan Kewangan MAWIP tahun 2011. Pengiktirafan tersebut diberikan oleh Jabatan Audit Negara dan menjadikan MAWIP antara 4 daripada 35 badan berkanun persekutuan yang mendapat penarafan tersebut. Pengiktirafan telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap pengurusi MAWIP Datuk Seri Jamal Khair bin Haji Baharum pada Majlis Semarak Syawal bersama Asnaf Baitul Mal MAWIP di Darul Kifayah Kuala Lumpur. Pengiktirafan ini membuktikan bahawa MAWIP sentiasa bertindak telus dan profesional dalam pengurusan kewangan. Indeks Accountability Pengurusan Kewangan diperkenalkan oleh Jabatan Audit Negara untuk mengukur kualiti secara objektif bagi pengurusan kewangan kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. MAWIP juga telah berjaya mendapat sijil bersih bagi penyata kewangan MAWIP tahun 2011 untuk 6 tahun berturut-turut. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga?" Abdullah menjawab, "Tentu aku mahu ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, "La haula wala quwwata illa billah." لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة
قوة إلا بالله لا حول ولا 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 قوة إلا بالله. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Medshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam duha juga untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Isnin. Alhamdulillah telah pun bersama 4 jam bersama menerusi perkongsian pada pagi sebentar tadi. Terima kasih pada Hazwan Sufian Amrin dan juga penerbit mereka Puan Hajah Mazlina Ismail. Alhamdulillah, perkongsian yang sangat menarik, yang sangat memberangsangkan untuk kita memulakan minggu ini dengan penuh bersemangat, insya-Allah. Nak terus bersemangat lagi? Teruslah bersama dengan Yati untuk 3 jam seterusnya ini. Kita ada macam-macam perkongsian dan juga hiburan-hiburan mendidik minda, insya-Allah, untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar. Tak kira lah platform apa yang anda gunakan, moga-moga memberi manfaat, insya-Allah. Baiklah, kejap lagi kita bakal bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk perkongsian Pesona di Zara hari ini. Kita nak bersama dengan sahabat-sahabat dalam forensik keluarga. Itu memang kita punya silibus sepanjang tahun 2021 ini, yang mana Ustaz akan bawakan kita tentang kepercayaan khayalan. Macam mana kalau orang percaya dengan khayalan sendiri, khayalan tapi dipercayai. Dan yang paling membimbangkan adalah bila kepercayaan tersebut memberi implikasi kepada kehidupan sosial kita dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak dan juga jiran tetangga dan sebagainya. Jadi bagaimana nak cara mengatasinya, apa antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk kita mengawal keadaan delusional disorder tersebut. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin menerusi perkongsian Pesona di Zara. Jadi anda ikuti secara langsung di FB Ikim FM, di YouTube channel Ikim dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan ada ekstra lagi, ada pertambahan. Jika anda ikuti secara langsung di FB Ikim FM, tekanlah butang share supaya lebih ramai lagi sama-sama kita dapat menjaga kesihatan mental
keluarga kita dan juga orang-orang yang kita sayangi, sahabat-sahabat kita dan sebagainya, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, hari ini kita berada di tanggal 20 September, tapinya untuk bulan tahun Hijrinya, kalender Hijri, kita berada di tanggal 13 Safar 1443 Hijrah. Moga-moga hari ini bagi yang sedang berpuasa sunat Isnin berserta dengan berpuasa sunat Hari Putih, selamat berpuasa saya ucapkan. Moga-moga itu juga menjadi kebaikan dan juga memberi keberkatan dalam kehidupan, insya-Allah. Teruskan bersama Yati, kita nak dengar sikit sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad dalam Persona Dizara untuk delusional disorder dalam forensik keluarga. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan Imam Syafi'i. Apakah pesan tu? Jom, Amar ada perkongsiannya. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Marilah hai teman-teman, dengarkan nasihat dari Imam Syafi'i yang dikasihi. Jadikan pedoman hidup sepanjang zaman, moga diberkati dan diredai. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, kerana ia menjadikan kita cemerlang dunia dan akhirat. Banyakkan menyebut Allah daripada makhluk, juga hal akhirat daripada dunia. Pilihlah makanan halal, ia menjamin kesihatan sebelum menghadapi ujian. Ujian menunjukkan adanya perhatian Allah, syukur terhadapnya itulah setinggi syukur. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ziarahlah orang sakit, ia disaksikan oleh malaikat dan dicintai Allah. Marah itu panahan syaitan yang beracun, hindarilah untuk menewaskan syaitan. Kasihani anak yatim, kerana Rasulullah juga tergolong sebagai anak yatim. Baginda akan bersama orang yang menyayangi anak-anak yatim di akhirat. Berbakti kepada ibu bapa tanpa kenal lelah, sebagaimana mereka mengasihani kita. Ia menambah keberkatan umur dan rezeki, dan keampunan atas dosa-dosa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Banyakkan beramal soleh, ia perisai mukmin dan pelindung dari serangan iblis. Takwa pakaian kebesaran, hiasan muslim, memberi kejayaan dan kemenangan. Iman perlu dibajai dengan 5 perkara, yakin ikhlas mengerjakan amalan sunat, istiqamah bertata susila atau berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Ingat dan zikir kepada Allah dengan sebanyaknya, ia mengobati penyakit jasmani juga penyakit hati, serta mencetuskan ketenangan hidup dan
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Isnin. Tak lain tak bukan kita bakal bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Dan Alhamdulillah bersama dengan kita tetamu tetap Pesona di Zahra, tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudi bersama dengan rakan pendengar lagi untuk perkongsian kita pada hari ini. Dan hari ini Ustaz akan bawakan forensik keluarga, delusional disorder. Apa tu Ustaz delusional disorder tu, nak sebut pun terbelit-belit lidah Ustaz sendiri. Mungkin awalan ini Ustaz berikan sedikit terlebih dahulu mukadimahnya untuk sama-sama kita faham tentang delusional disorder ni Ustaz. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala hadrati Allah di jika ayati. Selesai kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni. Sekali lagi kita kongsikan dalam Pesona di Zahra dan mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, pada pagi yang berbahagia ni kita nak kongsikan satu tajuk iaitu delusional disorder. Okey, delusional disorder ni apa dia? Iaitu seseorang yang mempunyai satu delusi daripada satu kepercayaan yang dia ada. Maknanya satu delusi yang maknanya dan kepercayaan yang dia ada disebut juga dipanggil sebagai psikosis dan beberapa istilah-istilah lain ya. Jadi maknanya delusi ataupun khayalan, gangguan khayalan ni apabila seorang itu dia menghadapi masalah untuk mengenal realiti. Dia ada cerita versi dia sendiri yang difikirkan dan dia percaya kepada versi cerita itu, kemudiannya dia membuat satu reaksi kan. Contoh maksudnya dia percaya pada satu berita, kemudian dia fikir satu cerita, dia percaya pada benda itu dan kemudian dia membuat satu tindak balas kepada peristiwa itu kan. Sebagai contoh, kalau dalam rumah tangga ni, contoh macam satu delusi ataupun delusional belief yang mengganggu adalah terlalu sangat percaya kepada kecurangan, maknanya kecemburuan yang melampau. Dia fikir satu benda, dia percaya pada benda itu dan dia memberi satu reaksi balas kepada benda itu kan. Contoh katakanlah dia percaya dia fikir sendiri, dia percaya kepada suami ni buat hal ke apa ke balik lambat dan mesti ada benda ni kan. Dia layankan benda itu dan dia percaya kepada benda itu, kemudian dia bagi reaksi tindak balas kepada benda itu. Dia sendiri percaya, dia sendiri bagi tindak balas, dia sendiri sakit hati. Betul. Okey. Dan kalau kepercayaan itu maknanya memang di luar realiti ya, memang terlalu dilayankan. Kalau dalam sampai tempoh dilayankan itu bermula sebulan, maka kalau mengikut DSM-5 dia bermulanya melangkah kepada gangguan kesihatan mental. Ini benda ni sangat penting untuk kita faham kan. Sebab itu kalau kita lihat benda-benda berkaitan dengan apa yang dalam akal kita kena jaga. Itu yang bab kata hukamak kita kalau kita bersama orang lain, jagalah lidah kita. Kalau kita bersendirian, jagalah apa yang kita fikirkan. Kalau kita bersendirian, jaga apa kita fikirkan. Sebab apa yang kita fikirkan, kalau anda kata maknanya benda-benda yang berkaitan dengan cerita-cerita, sangkaan-sangkaan, kemudian percaya kepada sangkaan itu, kemudian dia buat reaksi tindak balas kepada sangkaan itu sehingga boleh mengganggu diri dia, mengganggu hubungan sosial. Dan kalau kita cerita dalam Pesona di Zahra, mengganggu hubungan sosial antara suami isteri dan sebagainya, maka dia bermula kepada melangkah kepada gangguan kesihatan mental ya. Ini buat kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat anda rahmat Allah sekalian kan. Okey, sebelum kita cerita mengenai apa pandangan Islam mengenai benda ini, jom kita tengok beberapa jenis delusional belief yang akhirnya boleh menjadi delusional disorder. Mana khayalan
bermula dengan khayalan yang kemudian khayalan itu boleh menjadi gangguan kepada kesihatan mental kepada khayalan-khayalan ini. Okey. Apa jenis-jenis dia? Antaranya yang pertama pakai salin. Jadi kita bila kita belajar, tujuan kita belajar pada hari ini benda ini, tujuan kita belajar pada hari ini supaya kita memahami benda ini tidak normal. Bukan untuk kita tujuan judge isteri kita ataupun kita hukum ataupun judge awak ni macam ni dan dengar, bukan. Itu bukan tujuan kita bincang pada hari ini. Tujuan kita bincang pada hari ini adalah untuk kita ada kesedaran tentang kesihatan mental ni. Kesedaran itu bahawa benda ini adalah benda yang perlu dibaiki kalau kena kat diri kita. Dan kalau kena dekat orang lain, kita faham benda ini benda yang perlu diperbaiki. Sebab apa? Cara kebaiki itu nanti kemudian kita bincang, tapi maknanya kita kena ada satu kefahaman, awareness dulu, mana kesedaran dulu bahawa benda ini tidak normal ataupun tidak baik, ataupun benda perlu ditambah baik, maksudnya perlu diperbaikilah. Seorang daripada kan dari tiga stage dia kan, maknanya kesihatan mental, gangguan kesihatan mental dan penyakit mental. So kesihatan mental dalam keadaan biasa mulanya ada gangguan, kalau tak ada awareness, kita biarkan, kita rasa benda normal, maka dia akan melangkah kepada yang lebih teruk lagi, sampai kepada penyakit mental kan. Itu yang tujuan kita kongsikan pada hari ini kan? Dan kita lihat apa kata Islam dan apa ayat-ayat amalan yang boleh kita kongsikan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, jom mari kita lihat apa jenis-jenis dia ataupun benda-benda yang berkaitan dengan perkara ini. Okey, yang pertamanya termasuk dalam dipanggil gangguan delusion atau khayalan ini adalah yang pertama kecemburuan yang melampau. Kecemburuan yang melampau iaitu merasakan pasangan tidak setia, maknanya ada benda yang tak kena, dia melampau tau kan. Bukan ada asas, itu lain cerita. Ini melampau dan dilayankan benda ini. Ni yang pernah saya jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, isi saya ni Ustaz, dia rasa dia ada satu maknanya satu cerita yang dia percaya pada benda itu, dan saya kata dia rasa semua perempuan nak dekat saya dan dia rasa semua perempuan saya nak. Punya dia rasa macam ada rasa kecemburuan melampau tu, sampai ada jalan cerita dia sendiri. Dia ada cerita yang dia khayalkan, ada delusi dia percaya pada cerita itu dan dia react. Dia bagi satu respon tidak balas kepada benda itu. Kecemburuan melampau. Sebab itu ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, benda-benda sangkaan-sangkaan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhikah kamu daripada sangka-sangka, kerana sebahagian daripada sangka-sangka itu mendatangkan dosa. Sebahagian ada benda yang dia boleh protect diri kita. Ini yang kita layankan khayalan itu, kita layankan delusi itu, kita percaya kan. Kemudian yang masalah dia apabila dia telah maknanya melangkah kepada gangguan sakit maknanya gangguan kesihatan mental, apabila dia percaya benda itu, kemudian dia react, dia bagi reaksi tidak balas pada benda itu, yang kadang-kadang perubahan mood, tiba-tiba jadi marah-marah yang tak ada sebab kan. Kadang-kadang tiba-tiba jadi sedih yang tanpa sebab, yang tiba-tiba jadi macam mengasari dengan tanpa sebab. Sebab apa? Sebab ada benda itu. Dan ibu, kakak, ayah-ayah, abang saya sekalian, kadang-kadang dia bukan kita cakap berlaku pada orang perempuan saja tau. Ada orang lelaki pun ada benda ini. Sebab itu kadang-kadang kita kena faham. Jadi kalau kita bincang pada hari ini, paling kurang kita faham. Maksudnya ini ada benda tak kena ni kan. Jadi kita kena kawal. Sebab kalau delusional belief itu ataupun maknanya berlaku dalam tempoh bermula sebulan, kita telah melangkah kepada gangguan kesihatan mental. Maknanya dah mula melangkah tau kalau dibiarkan begitu. Itu benda yang pertama. Okey. Benda yang keduanya, maknanya apa khayalan-khayalan yang biasa berlaku, ini kita dipanggil sebagai erotomanic. Erotomanic ni iaitu khayalan bahawa maknanya orang-orang
suka dekat dia, jatuh cinta dekat dia, terutama orang-orang yang berstatus tinggi ni kan. Jadi maknanya dia percaya macam ada kepercayaan macam dia rasa maksudnya semua orang suka dan jatuh sayang dekat dia lah ya kan? Itu balik dengan tadi dah Ustaz ya. Dia terbalik dengan tadi. Yang tadi tu dia sangka orang suka dia. Ini dia sangka dia semua dia orang suka kat dia ni, orang ni sayang kat dia ni, orang ni nak tackle dia ni. Dia ada macam begitu kan. Dan apa yang berlaku apabila delusional belief tu dilayankan maknanya boleh sampai delusional disorder. Dia percaya pada benda itu, dia mula react, dia mula bagi satu tindak balas. Dia rasa macam orang ni memang suka kat saya tu, tengok tu ada jeling tu. Dia mula bercerita, dia mula bercerita-cerita. Kalau sekarang ni dalam status Facebook ke IG ke, mula bagi hint cerita pada benda itu. Jadi kalau benda ini berlaku, kita kena aware, kita kena ada satu kesedaran benda ini tidak normal, benda ni perlu dibendung, tidak boleh nak dilayan, tidak boleh nak dibiarkan, sebab kalau tidak dia akan mula mengganggu kepada maknanya melangkah kepada kesihatan mental tu. Okey, kemudian yang ketiganya apakah delusi ataupun khayal-khayalan yang satu orang tu boleh maknanya melangkah kepada kesihatan mental apabila gangguan kesihatan mental, apabila dia berkhayal yang melibatkan fenomena-fenomena yang mustahil, tidak dapat difahami, yang berkaitan dengan maknanya berlainan dengan kehidupan normal. Maknanya ada satu delusi, ada satu khayalan mengenai fenomena-fenomena yang pelik-pelik lah, pelik-pelik, yang maknanya yang dia saja rasa dan dia saja percaya kan. Contoh macam maksudnya dalam keadaan yang fenomena pelik lah, ni kadang-kadang kita boleh tengok kan. Contoh macam dalam apa yang berlaku pada saat-saat akhir mutakhir ini kan, orang banyak duduk dekat rumah kan. Jadi maksudnya banyak ada khayalan-khayalan, sampai ada yang kadang-kadang berkaitan dengan agama kan. Baru-baru ni ada berkaitan dengan agama. Dia rasa dia dapat satu mimpi, dia percaya kepada benda itu kan, dan kemudian dia react, maksudnya dia bagi satu tindak balas. Benda ini lah mestinya betul, akan berlaku begini-begini, ini benda ni betul. Jadi siapa-siapa yang menentang dia label kan. Nampak tak? Maknanya gangguan itu apabila dia sudah ada reaksi kepada gangguan sosial, maka dia jadi masalah lah. Itu yang dia start mengata mufti, mengata orang-orang agama, mengata orang lain semua tak betul, maka dia betul saja kan. Jadi maknanya ada delusi yang berkaitan dengan fenomena-fenomena dan dia percaya pada benda itu dan dia bagi reaksi yang tidak balas kan. Ini kena jaga. Okey, macam mana saya sebut, benda ni kita bukan nak menghukum orang, kita sendiri kena ada rasa ada tak kena ni, ataupun kalau ada kawan-kawan kita sekeliling kita tu, kita bantu dia untuk menjadikan dia kepada present moment. Sekarang ni realitinya apa. Kadang-kadang dia ni terlalu future moment, maknanya terlalu ke atas, duduk seorang-seorang. Sekarang ni kan banyak duduk rumah dan sebagainya kan, sebab ada pemikiran-pemikiran yang begitu kan. Jadi itu yang kita nak kena faham. Okey, kemudian yang keempatnya dipanggil grandiose delusional ni, iaitu satu orang yang dia berdelusi dia mempunyai satu kuasa, pengetahuan dan ada hubungan dengan dewa lah, dengan apalah. Dan ini juga benda ni berlaku ada orang yang dia ada satu khayalan yang dia boleh berhubung dengan roh kan. Dia bermula dengan maksudnya dia percaya kepada cerita itu. Jadi apabila percaya dia cerita kat orang, ada orang yang mula menyokong dan percaya pada benda itu. Dalam Islam ada yang disebut sebagai walikul saqit lakih. Setiap benda yang jatuh ada yang pasti akan ada yang mengutipnya. Jadi kalau anda kata ada benda-benda yang orang dia mengaku dia boleh berhubung dengan alam kubur ini dan sebagainya. Okey, mula-mula dia cerita mungkin gurau-gurau. Ada orang yang percaya, lama-lama dia jadi satu kepercayaan dia tau. Dia merasa dia ada belief itu. Okey, apa masalah dia bila dia sudah react kepada benda lain, tidak balas. Orang tak percaya, orang ni memang kau akan ditipu malang contohnya kan.
Ini dalam Quran Allah pernah sebut, maksudnya ada dulu orang-orang Arab dia percaya kepada kalau begini Nabi maknanya kau akan ditimpa malang. Maksudnya kepada satu benda tu kan. Maksudnya dia dah berhubung dengan dewa-dewa ini dan sebagainya, dia mesti kena korbankan satu orang perempuan, maknanya anak darah sunti lah kan. Maksudnya dia dah berhubung dan dia kena korbankan. Bila dia sudah melangkah kepada maknanya gangguan sosial, memang percaya dan paksa orang macam itu, ini gangguan kesihatan mental telah mula berlaku. Saya baru balik daripada negara-negara East Africa. Jadi saya kalau pergi satu tempat, antara benda yang saya akan beli adalah buku-buku. Maksudnya jadi antara buku yang saya beli, saya suka nak faham masyarakat dekat East Africa. Lebih spesifik lagi, banyak saya menghabiskan masa waktu itu di Tanzania. Okey, jadi ada satu kajian daripada universiti, dia kaji mengenai belief, maknanya setempat, makna local belief yang maknanya akhirnya boleh mengganggu situasi masyarakat. Antaranya benda inilah mengorbankan nyawa untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa ataupun hantu-hantu ataupun mana benda yang berkuasa dia rasa. Dan benda ni memang berlaku dekat beberapa negara termasuk dekat Afrika. Benda ni memang real berlaku. Dan ada setengah-setengah tempat yang di luar undang-undang masih berlaku lagi. Jadi maknanya ini yang keempat, dipanggil keyakinan. Dia ada berhubung dengan dewa, dia boleh berhubung, akhirnya dia yakin dengan benda itu dan dia cuba percaya kepada benda itu. Okey, kita berhenti sebentar, sebelum sambung. InsyaAllah. Baru 4 semua dah tengah-tengah Ustaz. Ya Allah, macam tu sekali bila kata tentang khayalan ini. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Muhammad sallallahu alaihi Allah, the final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Deep in the valley in the town of Mecca, a child was born, would change our lives forever. The sky lit up with beautiful weather, it's where it all began. He grew up fast, walking with elders, and when he spoke, the people would gather. He had respect from everyone, the most trustworthy one. Muhammad, oh Muhammad, sallallahu alayhi Allah, the final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Then the prophet went to the mountains of Mecca to think about life and make his mind a bit clearer. In the middle of the night there was a shining light. The revelation then began. He was asked to read, but he couldn't do so. When he tried, he spoke words so beautiful. It's when he was told he was the chosen one. Salawatullahi alayk, Muhammad, oh Muhammad, sallallahu alayhi Allah, the final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Forever
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Ustaz bawakan hari ini untuk sama-sama kita belajar tentang khayalan, kepercayaan kepada khayalan ataupun delusional disorder menerusi forensik keluarga. Hari ini masya-Allah kita ada Ustaz kongsikan tadi ada 4 jenis kepercayaan. Insya-Allah untuk sama-sama kita kongsikan nanti lebih lagi sebab ada banyak juga persoalan daripada sahabat-sahabat kita. Nanti saya akan ajukan juga untuk sama-sama kita nak belajar sesuatu dalam kehidupan kita. Ustaz kata kalau cemburu melampau, kalau perkara ini bergerak selama sebulan dan dibiarkan, kita dah sampai kepada delusional disorder tu tadi Ustaz katakan. Yang pertama cemburu melampau, kemudian rasa orang jatuh cinta padanya, semua orang nak kat dia. Kemudian yang ketiganya berkhayal tentang perkara-perkara yang mustahil, dan yang keempat berilusi ada boleh berhubung dengan perkara-perkara gaib ni Ustaz. Mungkin kita nak sambung lagi Ustaz untuk perkongsian pencerahan tentang delusional disorder ni Ustaz. Silakan. Okey. Kemudian yang kelima, yang kalau kita nak kongsikan yang kelima, iaitu dia ada satu kepercayaan semua orang bersekongkol untuk menganiayai dia. Kan? Maknanya dia ada satu benda yang dia cuba ketengahkan, kemudian dia akan rasa kan, okey ni kalau kita tengok daripada sudut yang kecil, daripada sudut rumah tangga, dia akan rasa macam suami tu bersekongkol dengan mak mertua dia, adik-beradik dia, kemudian dengan mak dia pun bersekongkol kan. Dari kepercayaan yang demikian saya rasa beberapa tahun lepas kita dalam Pesona di Zahra, waktu tu kita maknanya ada membenarkan orang berkongsikan persoalan dan permasalahan melalui telefon langsung. Saya ingat lagi waktu tu dia bertanyakan satu soalan, dia kata macam mana Ustaz nak buat saya ni macam ada benda yang maknanya tegang dengan suami, mak mertua semua bersekongkol dengan suami, adik-beradik semua sangat, dan mak saya pun bersekongkol dengan dia Ustaz. Mak saya pun kata saya salah dan sebagainya. Mungkin betul, tapi kena cek juga kalau dia bermula dengan hanya sangka-sangkaan dan daripada persepsi dia saja. Jadi dia sudah mula melangkah kepada gangguan kesihatan mental apabila ada react ataupun mana tindak balas yang tidak balas kepada hubungan sosial. Sudah mula marah-marah, dia jadi stres sendiri, dia jadi anxiety sendiri, dia jadi perubahan mood yang tiba-tiba, maknanya daripada kepercayaan dia itu. Ni dia, jadi penganiayaan, dia panggil banyak, dia kata semua orang bersekongkol, maknanya untuk benda-benda yang maknanya menjatuhkan dia lah apa dan sebagainya. Okey, kemudian yang keenamnya penyisipan pemikiran ni kita panggil sebagai khayalan bahawa pemikiran dia punya pemikiran ni telah bukan diri dia. Ini dah dimasukkan fikiran oleh entiti lain. Kita tidak nafikan maknanya wujudnya gangguan syaitan, iblis, jin kepada seorang itu dan merasuk yang dia dia memang hilang ingatan. Kalau dalam kajian DSM-5 juga ada mengiktiraf wujudnya benda ini, macam contoh kita pernah kongsikan Maladi Ma'on contohnya kan, mana orang tu memang dirasuk, tapi ini dia rasa dia macam tu. Dia rasa dia macam tu dan dia believe, dia percaya macam itu. Dia percaya pemikiran sekarang ni dia adalah hang tuah contohnya kan. Maka dia akan menggayakan dengan perubahan suara dia. Saya Datuk hang tuah kan. Maksudnya bermula dengan benda itu dan dilayankan dan dia percaya di benda itu. Kan? Dia masuk kepada watak itu. Kan? Jadi ini yang kita kena sama-sama perhatikan lah supaya ada benda-benda kepercayaan. Dengan ramai orang jaga lidah kita, dengan sendiri-sendiri jaga pemikiran kita. Ini sangat penting. Okey. Ini buat kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi bagaimanakah ia boleh mula melangkah kepada gangguan kesihatan mental apabila perubahan mood tu, dengan ada delusi itu, dia perubahan mood, dia rasa nak marah, tiba-tiba maknanya mood tak baik, kemudian mood swing kan, dengan kepercayaan itu. Ini yang kata kepercayaan kecemburuan yang melampau tadi kan, tiba-tiba boleh mood swing tu kan. Sebab itu kena jadi present moment kita ni, present oriented sikit macam okey, contoh katakan suami pernah buat hal dan benda itu mungkin ada direkodkan dekat otak kita, dipanggil
encoded assumption. Encoded ni maknanya benda yang telah kita lalui 20 tahun dulu kan. Ada encode assumption tu, sangkaan yang telah dikodkan ke otak tu kadang-kadang menghantui kita. Cumanya jangan dilayankan. Dilayankan itu yang menjadi gangguan kepada hubungan sosial tu kan. Akhirnya takut dia jadi layankan dia jadi satu kepercayaan yang tidak wujud, tapi kita percaya pada benda itu. Jadi maknanya macam mana dia boleh melangkah kepada itu kan. Kemudian khayalan itu maka dilayankan dan bertambah pelik-pelik. Jadi suami nak pergi kerja, abang ni pergi kerja bersikat pula. Orang tua tu memang bersikat daripada muda dah kan. Tiba mana dah ditambah-tambah kepelikan kan. Abang ni menyanyi, bila saya menyanyi ni gembira sangatlah tu, adalah tu kan. Bila menyanyi pun salah, diam ini diam ni ada benda lah tak nak cakap dengan saya. Kalau dengan orang lain bukan ramah lagi, diam salah, cakap salah, semua jadi serba salah. Jadi dia jadi makin pelik makin melampau. Kalau kita berhadapan dengan pasangan macam ini, sabar. Kemudian ajak dia dengan pesona di Zahra. Kemudian maksudnya dan kena faham kadang-kadang kan ibu-ibu kat sekalian, terutamanya bagi ibu-ibu yang pernah mengalami suami buat hal dia panggil ada encoded assumption. Encoded assumption, kesian tau. Dia pernah melalui benda itu dan dia jadi percaya pada benda itu. Sebab itu Allah suruh kita manage kita punya kepercayaan. Tapi kadang-kadang dia pernah melalui benda itu, ada encoded assumption dalam pemikiran dia yang susah nak buang. Dah tanam kat limbik, Ustaz. Ya, dah ditanam kat limbik. Sebab itu suami pun kena bantu kan, isteri pun kena bantu juga kan. Maknanya janganlah awak ni marah pula dia kan. Asyik sangka-sangka apa semua, dan memang kita pernah buat salah kan? Dan isteri pula kena faham, jangan dilayankan kan. Jadi ini antara melangkah dan kalau yang lebih berat lagi, dia sampai boleh berhalusinasi lah. Dia boleh mendengar, maknanya kalau yang lain tu lah seolah mendengar, menghidu, berhalusinasi. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, kita nak nak tengok penyebab ni penyebab dia. Ahli kaji jiwa tidak menafikan mengenai genetik ya. Sebab itu genetik ni sangat penting kan. Kalau dia kata ada orang yang pernah sakit demikian, berkemungkinan dia ada bawa genetik itu kepada anak-anak dia. Maknanya kalau betul ada, bukan kita judge, bukan kita hukum dia, maknanya kita kena lebih jadi realistik lah. Sebab kalau mula bahaya duduk seorang-seorang, terutama PKP ni kan, ada mudah untuk jatuh ke arah situ kan. Kemudian yang kedua memanglah persekitaran atau environmental atau maksud psychological. Maknanya boleh jadi orang tu tekanan, akhirnya wujudnya cerita yang dia percaya pada cerita itu dah dia sedih kan. Sebab itu kalau sedih ke apa, jangan duduk seorang-seorang. Takut nanti kita mula bercakap kat diri kita sendiri kan, syaitan mula bisikkan dan kita dengar real suara tu, dia jadi bab lain jangan duduk sendiri. Banyakkan zikir, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan sembahyang. Semua orang sedih, semua orang melalui fasa-fasa, maknanya dia diuji dengan benda-benda kejiwaan. Tapi yang kita kena faham bahawa benda jiwa ni kena ubat kan? Macam mana benda fizikal kita nampak kita masuk dekat rumah kita, ada kaca pecah, kaki kita terkena kaca, nampak kan. Kita terlanggar meja, bucu meja tu lah kan, lebam nampak katakan kita terantuk nampak tapi benda hati sama macam benda fizikal, cuma benda tak nampak. Sebab itu dalam konsep hidup ni, cari ubat hati, jangan cari puas hati. Puas hati takkan habis. Macam tadi lah, kalau anda kata ada satu delusi yang kita percaya kan, kita nak puas hati, kita akan marah orang, kita akan paksa orang kan, dia jadi puas hati, tapi itu bukan ubat. Dia kena cari ubat hati ubat hati dengan zikir. Dan nanti kita kongsikan ayat yang sangat bagus untuk dibaca kalau orang ada satu delusi kan, ataupun khayalan ataupun satu kepercayaan yang benda itu tidak wujud mungkin. Okey, kita insya-Allah Ustaz, kita terus boleh ke Ustaz?
Terus boleh. Kita terus sebab ada juga soalan daripada sahabat-sahabat kita ni Ustaz. Kalau kita boleh kongsikan sedikit lah Ustaz kan. Nanti Ustaz terkongsikan juga bagaimana cara nak mengatasinya. Sebab ada sahabat kita ni kata, Ustaz, saya sudah 5 bulan tiada kerja. Kebelakangan ini isteri sering marah-marah dan selalu merajuk. Dan sahabat kita ni terasa isteri sudah tak suka dan nak berpisah dah dengan dia. Jadinya nak buat macam mana kalau keadaan begitu. Ni mungkin juga antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh fikir-fikirkan Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Pertama sekali nanti kita akan ajar doa kan. Maknanya ada doa-doa yang untuk buat hati kita kuat ya. Sekarang ramai orang diuji tak ada kerja. Okey, bila tak ada kerja maka tak ada income. Kalau isteri masih bekerja akan rasa rendah diri ya. Dan bermula dari situ kita akan ada mula sangka-sangka kan. Mana kepercayaan. Kalau kepercayaan itu menjadi satu yang kita rasa benar, kepercayaan maknanya belief delusional belief kita panggil kan, kita rasa betul dan kita mula react, kita mula rasa tidak balas, kita mula sindir-sindir, awak ni mentang-mentang saya tak kerja, awak dah tak hormat saya. Apa takrifan hormat kan? Maksudnya mungkin hormat bagi kita adalah awak hidang air kat saya. Bagi isteri hormat tu mungkin lain. Jadi dia ada perbezaan nilai kat situ yang kita akhirnya kata tak hormat ni. Kita ada satu khayalan yang ini tak hormat ni. Kerana apa makna tak hormat? Tak hormat tu makna dia tak buat air. Lepas tu kalau saya kadang-kadang, kalau ada orang datang kat saya, Ustaz, isteri saya dah tak hormat kat saya. Ustaz, suami saya tak sayang kat saya. Okey Kak, apa takrifan tak sayang? Dia tak pegang tangan saya. Oh, adakah tidak pegang tangan tu makna tak sayang? Kan? Adakah maknanya kalau dia marah-marah, dia tak sayang? Kan? Adakah dia jadi marah-marah tu maksudnya terus dia hormat kan? Sebab kemanusiaan. Ada orang kadang-kadang maaf saya sebut, ini real case maaf saya sebut 30 tahun kahwin contohnya kan, 30 tahun tak ada apa-apa pun. Setelah dapat tahu suami kahwin lagi, terus rasa macam tak bahagia. Adakah tak bahagia tu 30 tahun ataupun setelah tahu suami kahwin lain? Kan, suami punya hal tu, itu perbahasan satu hal juga lah. Maknanya kita nak jaga jiwa kita tu kan, kita nak jaga cara pemikiran kita. Jangan sampai kita tiba-tiba mood swing, kita tiba-tiba jadi sedih, jadi depression kan. Kita kena cari ubat hati kita sendiri orang lain memang di sekeliling kita, ya, dia cuba sayang, dia sayang kita dengan takrifan dia sendiri. Kadang-kadang yang takrifan tu berbeza dengan kita. Kita ada kita punya expectation sendiri kan. Jadi akhirnya begitu, takut apa, risau dia, kita melayankan kesedihan tu, ada satu kepercayaan yang kita layankan, dia start melangkah kepada gangguan kesihatan mental tu kan. Tu yang jadi bagi abang tadi, sabar. Nanti kita bagi kongsikan zikir-zikir yang boleh kita kongsikan insyaAllah. InsyaAllah, sebab kita beristirahat seketika. Teruskan Ustaz, silakan. Kita nak bertindak ke? Teruskan dulu. Teruskan Ustaz, teruskan. Okey. Saya suka nak kongsikan satu ayat maknanya pertama sekali zikir yang umum yang sangat powerful, mana sangat-sangat bagus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu bagi kita yang diuji dengan demotivate, maksudnya rasa hilang semangat, tengok suami kita rasa ada buat hal, ataupun kita rasa isteri kita tak hormat kita sebab kita dah tak ada kerja, isteri masih ada kerja kan. Jadi maknanya untuk kita menguruskan emosi kita, zikir yang paling ringkas, senang diamal, saya yakin semua hafal. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim bermaksud tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi itu adalah zikir untuk kita diberi kekuatan. Sebab apabila kita sakit, terhantuk, kita benjol, apa jadi pada kita? Apa yang jadi? Terganggu kan? Kita akan terganggu. Maka kita akan duduk menahan sakit kan? Tiba-tiba terhantuk, benjol kepala kan? Paling kurang berapa minit kan, kita akan berhenti, kita akan terganggu. Maknanya kalau kita ada tugas kat situ, tugas kita akan terhenti. Bayangkan kalau orang benjol hatinya, benjol hatinya, sama juga keadaan dia kan, aduh kan, maksudnya dia akan duduk dan terganggu urusan dia kan. Maksudnya hari tu dia benjol hati, pagi tu mungkin isteri ada sikit mempertikaikan lah, ada persoalan isteri
abang carilah kerja tak ada contoh kan. Kita kan mana nak cari sekarang ni kan. Jadi kita terasa tak aku tak ada kerja, tak ada duit kan. Jadi terbenjol hati kita, terantuk kan. Dia stop sekejap kan. Dan stop sakit dalam hati ni dia lebih panjang lagi. Tadi benjol mungkin dalam 5 minit. Aduh, 5 minit kan. Hati mungkin makan 3 hari tau. 3 hari. Jadi untuk kita manage dia, zikir yang paling umum, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi abang-abang kakak, terutama PKP ni kan, banyak benjol luka kat hati, benjol sana, benjol sini. Maka zikir banyak-banyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk kita diberi kekuatan hati itu. Sabar, Allah ada. Allah tidak akan meletakkan satu ujian yang kita tidak mampu tanggung. Semua orang diuji. Perbezaannya adalah bentuk. Kesamaannya ujian menyempitkan hati. Itu kesamaan dia. Okay. Kemudian kalau dalam konteks zikir Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, zikirkan nama Allah Subhanahu wa taala ya zahir dan ya batin. Ya zahir ya batin, ya zahir ya batin, ya zahir ya batin. Kalau kita ada, bila kita bincang ni, kita perasan aku ada satu delusional belief ni, khayalan aku percaya ni kan. Ya zahir ya batin, ya zahir ya batin, ya zahir ya batin. Kelebihan ya zahir ya batin ni, dia akan bawa kita kepada present moment. Kan? Maknanya Allah yang zahir dan juga yang batin. Maknanya bahasa Melayu pun kita faham penggunaan dia dah digunakan bahasa Melayu pun. Maknanya yang nampak dan yang tak nampak tu, maknanya kita akan bawa kepada present moment. Present moment. Okey. Dan kalau orang yang telah melangkah kepada mana gangguan kesihatan mental di prosedur delusional disorder ni, yang lebih lagi, ni ayat dia. Dia panjang sikit. Jadi kalau saya bagi pun, maksudnya kita amalkanlah, kongsikan kat ramai orang. Kongsikan kat ramai orang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan Quran itu ada penyembuh. Saya dah kongsikan pada kelas-kelas yang lepas, ada beza dawa, ubat dengan penyembuh. Tidak semua ubat itu memberi kesembuhan. Sunatullah dia disuruh kita makan ubat, tadawaw kata Nabi. Tapi tidak semua ubat itu ada kesembuhan. Dan tidak semua kesembuhan itu ada pada ubat. Kadang-kadang kita biasa dengar secara klasik dia. Klasik dia bahawa setiap penyakit ada ubat. Tapi ada sambungan dia yang ramai orang tak tahu. Apa dia? Setiap ubat juga ada penyakit. Maknanya dari kesan sampingan dia. Walikulli da'in dawa'un walikulli dawa'un da'. Maknanya bagi setiap penyakit ada ubat. Dan tapi saya kata ubat juga ada penyakit. So kesembuhan mana kesembuhan? Kesembuhan dari sudut tauhid Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Ada orang sakit, doktor sama, ubat sama, tapi kesembuhan berbeza. Kesemua Allah yang bagi. Okey. Maknanya saya nak kongsi kat sini, ayat ini dia tak panjang tapi mungkin jarang dibaca. Kalau orang sampai satu tahap yang memang berat, dia punya delusional disorder dia atau telah melangkah kepada benda itu, surah Al-A'raf ayat 201. Surah Al-A'raf ayat 201. Okey, sekali lagi, surah Al-A'raf ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Dan orang-orang yang bertakwa apabila dia ditimpa dengan was-was dari syaitan, maka dia ingat kepada Allah, maka ketika itu mereka dapat melihat. Maknanya apabila dia massahum ta'ifatun minasyaitan, ada satu cerita syaitan yang real bagi dia tu, dan dia boleh jadi percaya kepada benda itu. Sebab dalam Quran Allah sebut antara syaitan tu ya'idukum bil faqra, dia membisikkan kepada kefakiran. Kita percaya, tak ada kerja ni akan jadi fakir. Yang bagi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja ni usaha. Jadi kita ada satu kepercayaan, tak ada kerja ni jadi fakir lah. Kan? Jadi maknanya disuruh kita berusaha, tapi fakir ni syaitan biasa bisikkan sampai jadi kepercayaan. Ini yang baca ayat ni, surah Al-A'raf ayat 201. Jadi kalau panjang sangatlah ustaz, kita komputer lama mana nak hafal kan. Okey. Jadi panjang sangat kita dah kongsikan tu, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Baca banyak-banyak ayat ini. Baca banyak-banyak ayat. Ta'rifan banyak-banyak, pagi bacalah 10 kali, petang 10 kali.
Kalau terasa ada kepercayaan itu datang, baca doa ini, insya-Allah mana Allah SWT akan hindarkan daripada kepercayaan-kepercayaan buruk daripada diri kita dan juga daripada bisikan syaitan. Diri kita sendiri bisikan